Adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita membicarakan tentang formula solat sempurna. Formula solat sempurna, dan minggu lepas saya minta Ustaz Habib menggantikan, dan dia telah membacakan sedikit daripada permulaan bab kedua. Ini pada muka surat 9. Kalau di depan adik-adik semua ada kitab berkenaan dengan tempat-tempat yang tidak digalakkan solat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tengok dalam artikel ke majalah tu, disebut muttafaqun alaih, itu telah disepakati Al-Bukhari dan Muslim maksudnya. Rawah Al-Bukhari, Bukhari saja. Kalau Muslim, Muslim saja. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim keduanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sabda "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tak diberikan kepada satu umat pun sebelum, yang tidak diberikan oleh umat-umat para nabi terdahulu. Aku diberikan 5 keistimewaan yang tak diberikan oleh golongan nabi terdahulu. Pertama, nusirtu birru'bi masirat asy-syahr. Aku diberi sifat takut musuhku kepadaku ni, jarak perjalanannya sebulan perjalanan. Maknanya musuh-musuh Nabi ni dia takut dengan Nabi. Umpama jarak dia sebulan perjalanan. Ini orang alim. Bila jalannya semua orang takut. Walaupun Nabi ni dihina, dicerca oleh musyrikin Mekah, tapi kalau dia lalu, dia ada aura. Orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahur. Dijadikan pada umat aku ni, bumi yang terhampar luas ini adalah masjid, tempat sujud. Masjid ni maksudnya tempat sujud. Boleh sembahyang mana-mana saja. Wa tahur, dan dia bersih, suci. Antaranya lah ada sebut. Ada antara wa hillat liyal ghanaim, dihalalkan aku bagi umatku ini harta rampasan perang yang dahulu tidak dihalalkan oleh para nabi. Nabi Musa dulu berperang dengan umat dia, dia tak dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang tu kena faham, tak boleh ambil. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dianugerahkan boleh ambil. Dia dibahagikanlah harta rampasan perang. Antara disebut wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Bumi yang terhampar luas ini boleh sembahyang mana saja. Tak semestinya di masjid, tak semestinya di surau, di kaki-kaki 5, di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci dan bersih. Itu para ulama menyebut antara tempat-tempat yang dilarang solat yang disebutkan sebelum minggu ini adalah tempat-tempat yang najis, tempat-tempat pembuangan sampah, penyembelihan binatang bagi mengelakkan najis binatang, kawasan perkuburan bagi mengelakkan najis dan menghadap kubur. Di tengah-tengah jalan raya ini orang yang tak sioman dia sembahyang di tengah-tengah jalan raya kan, ataupun tempat yang dimakruhkan sembahyang dekat tengah-tengah laluan. Dia sembahyang betul-betul kat pintu orang nak lalu. Banyak tempat lain dia pergi sembahyang kat betul-betul tempat pintu ni, jalan orang nak keluar. Sebab itu ada adab kita sembahyang di tempat-tempat yang laluan orang ni. Nanti kita akan bicarakan tentang bab kita menggunakan sutra. Sutra ni apa dia? Ada penghadang di depan kita. Walaupun sebatang pen, walaupun dengan beg laptop kita, walaupun dengan
kipas walaupun dengan tiang, supaya kita boleh mengumpulkan perhatian kita kerana kita sedang menghadap Allah Rabbul Jalil. Dalam satu hadis yang saya sebut, barang siapa yang solat kemudian ada seorang yang lalu dengan sengaja di hadapannya, falyuqatil, hendaklah dia peranginya. Kalau falyaqtul maksudnya kalau dalam bahasa Arab membunuh, tapi tak ada sabab bunuh. Qatal ni dalam bahasa Arab baru masa banyak berjuang, berperang, menahan dengan bersungguh-sungguh, tahan. Kita ni tak ada ilmu kan, kita main langkah je orang sembahyang. Sepatutnya kita kena ada ilmu, ya. Kita yang sembahyang kena ada ilmu, kita yang tak sembahyang pun lalu depan orang sembahyang pun kena ada ilmu. Sebab apa? Kita tidak boleh melalui depan orang sembahyang, melainkan kalau dia ada letak botol situ, dia ada letak kunci kereta di situ, tak apa, kita nak lalu. Itu pun kalau boleh lalu tempat lain lah, jangan bagi mengganggu dia punya perhatian solat, ya. Ini tempat-tempat larangan bersolat. Antaranya bilik air, sebab ia adalah tempat perlindungan syaitan. Tempat perlindungan syaitan. Kemudian tempat perteduhan binatang, kerana bau yang kuat akan mengganggu solat. Tempat-tempat yang boleh mengganggu kekhusyukan, kita dah sebut dah. Antara yang menyempurnakan solat yang paling utama adalah hati yang khusyuk, ya. Di atas Kaabah, sembahyang atas Kaabah kan. Kaabah tu sendiri kiblat. Jadi dalam masalah fiqh ni dia sebut semua, walaupun kita tengok macam tak mungkin ni kan, tapi dia ada hukum hakam seperti ini. Menurut Imam Tirmizi, beberapa hadis yang menyebut larangan solat di tempat-tempat di atas adalah lemah, dan terdapat juga beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti larangan secara khusus untuk solat di tempat perteduhan unta. Kesimpulan dan pandangan yang dipilih ialah pandangan yang menggabungkan kedua-dua kumpulan hadis. Maka hukum yang terpilih ialah hadis-hadis yang melarang, membawa hukum makruh saja dan tidak sampai haram, dan hadis dalam bentuk umum yang menyebut seluruh bumi boleh dijadikan tempat solat terpakai di semua tempat kecuali yang tidak sah solat kerana najis yang jelas saja. Ini disebut larangan tak semestinya haram, ada larangan membawa makruh. Larangan ni dalam usul fiqh ni dia ada dua, satu haram dan makruh. Makruh pun ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim ni macam haram juga lah. Makruh tanzih ni macam larangan Nabi SAW mengatakan jangan bercakap-cakap selepas isyak. Tapi kita bercakap juga kan. Nabi pun bercakap juga. Maksudnya Nabi nak suruh kita cepat tidur supaya kita boleh qiyam lail. Ya. Tapi kita tidak. Kita terus qiyam sampai pukul 3 pagi dah. Tak ada tidur-tidur. Adik-adik semua tahulah kan. Qiyam itu lama sangat. Bukan qiyam pada untuk ibadah, tapi untuk benda-benda lain. Kita tengok. Ini adalah antara tempat-tempat yang boleh kita sembahyang. Sebab tu kita ni jangan, kita di kat Malaysia ni kadang-kadang terlalu memilih sangat tempat sembahyang. Kalau tak ada tempat sembahyang, kita dalam musafir tak ada tempat sembahyang, kita tak berhenti sembahyang. Itu masalah kita. Dekat arena-arena yang tak ada surau, contoh, kita tak ada sembahyang. Kemudian tak sembahyang, dibuat solat hormat waktu pula. Sudah. Kita boleh sembahyang sebenarnya. Kalau ada air, ambil wuduk, sembahyang. Macam mana kita ijtihad kiblat tu? Kan, dengan yakin. Kemudian boleh sembahyang. Tak semestinya tak ada surau, tak boleh sembahyang. Kalau orang perempuan lagi lah, kalau tak ada telekung, tak sembahyang. Itu yang masalah. Sebab telekung bukan syarat untuk sah sembahyang. Yang penting kita menutup aurat. Macam mana menutup aurat? Macam mana adik sekarang itu tutup aurat? Itulah boleh sembahyang. Sembahyang lah. Cuma kita ni di Malaysia kita ni, kita ada pakaian-pakaian sembahyang yang sempurna, baguslah. Tapi janganlah ia ni kita faham lain. Kena ada kopiah, kena ada baju Melayu baru boleh sembahyang. Itu tak betul. Kalau kita boleh
sembahyang kita sembahyang. Kalau tak ada sejadah, sembahyang tengok dekat tepi jalan ke kelima tu tak ada najis. Apa yang zahir pada mata kita tengok tak ada najis, bismillah sembahyang. Kita tidak disuruh-suruh tu pakai kangkar ke apa ke, tengok betul ada najis tak. Agama tidak menyuruh kita. Kalau dalam hutan, sembahyang dalam hutan. Kalau kita payah nak buka kasut, katakan payah nak buka kasut, ambil wuduk, dah ada wuduk dah, tapi pakai kasut, payah pakai kasut, boleh sembahyang pakai kasut. Ini sunnah yang dilakukan. Ada hadis sahih Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan macam mana Nabi SAW memakai sepatu, memakai kasut sembahyang. Satu hari Nabi SAW buka pula dia punya kasut. Buka dia punya kasut, kemudian dia sembahyang. Sahabat-sahabat semua buka. Habis sembahyang, Rasulullah tanya, kenapa kamu buka? Sebab kami tengok engkau buka, ya Rasulullah, kami ikut je. Sami'na wa ata'na lah kan. Tidak. Kalau kamu boleh pakai kasut, pakai kasut. Kerana Jibril membisikkan aku kerana ada najis di bawah tapak kasutku dan aku membukanya. Kalau kita tengok kasut kita tak ada najis, bismillah sembahyang. Tawakal, yakin, ya. Agama itu, ibadah ni dibina atas asas yakin. Dia penyakit kita ni ada was-was masalah. Was-was tu sebenarnya daripada syaitan. Ya, kita kena membina sifat yakin. Allah Taala menghukum bersifat yakin, ya. Mana yang kita tak tahu dimaafkan. Rufi'al qalam an salas. Diangkat pena, maksudnya tidak ditulis dosa pada 3 perkara sehinggalah dia sedar apa yang dia lakukan. Kemudian kita masuk pada yang nombor 2, syarat-syarat sah solat. Secara ringkasnya berikut adalah syarat sah solat. Ini kita sekali lalu, dia tidak memperincikan perbahasan. Kerana apa yang kita nak perincikan perbahasan ni adalah tentang solat itu sendiri. Ini kita sekali lalu je lah. Yang pertama, beragama Islam. Kena beragama Islam lah. Barulah sah solat ni. Kalau ada orang mu'alam, orang Jepun ke nak belajar solat, boleh belajar kan. Dia solat tak ada ganjaran bagi dia lah, tapi kalau dia masuk Islam adalah ganjaran bagi dia solat, ya. Syarat nak sah solat, ya. Kemudian yang kedua, suci daripada hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ada kecil, apa dia ada kecil? Ada besar benda. Ada orang kata ada kecil ni buang yang kecil, ada besar buang yang besar. Bukan. Ada kecil ni, ada kecil, buang yang kecil, buang yang besar tu, atau ada kecil lah. Ada besar ni contohnya dalam keadaan junub, ya. Ini semuanya ada besar. Kena suci daripada hadas. Itu syarat sah solat. Kemudian yang ketiga, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Anggota badan suci, ya, daripada najis lah. Pakaian suci dan tempat suci. Maksud suci ni tak ada najis lah, tu suci. Suci. Kalau kotor, kena lumpur, boleh sembahyang? Boleh, kotor boleh. Kalau main bola dah azan. Orang nak mandi kan, apa, dah lepas pula sembahyang kan. Boleh sembahyang. Atas padang pun boleh sembahyang. Cuba amalkan yang grup main bola ni, sembahyang atas padang. Jin pun tak masuk padang dah apa tu. Jin kata jin bertentang dengan padang kan. Jin pun tak boleh. Sebab apa? Jadi tempat sembahyang. Sebab Nabi sebut, wajud ila diyal ardi masjidan wa tahura. Umat aku istimewa. Umat aku ni dia boleh sembahyang mana saja. Tapi umat-umat Nabi terdahulu dia kena sembahyang kat tempat peribadatan dia. Kena sembahyang kat masjid. Tak boleh sembahyang luar. Waktu umat-umat terdahulu itu kita kena ingat. Kalau umat Nabi Muhammad dia kena sembahyang, ya. Suci anggota badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Aurat bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Kalau bagi saya tak setuju lah tapak tangan, pergelangan tangan. Sebab orang Melayu ni
dia terjemah hadis kaffaihi. Kan Nabi sebut satu hari Nabi masuk rumah, dia nak nampak Asma. Nabi toleh, Nabi kata, ya Asma, innal mar'a iza balagatil mahid, sesungguhnya perempuan ni bila dah sampai dia balik, tidak halal dia menunjukkan hiasan dia melainkan ini dan ini. Lalu Rasulullah menunjukkan mukanya dan kaffaihi. Kaffai. Apa maksud kaffai? Kalau kita tengok dalam lisan Arab, dalam bahasa Arab ni, dia ada kamus bahasa Arab ni. Nak kita nak hukumkan satu perkara tu, kita kena tengok kamus dia dari segi bahasa apa dia. Kaf ni apa maksud dia? Kaffai maksudnya zahir wa batin. Zahir dan batin. Zahir dan batin. Melainkan inilah. Maksudnya kalau perempuan dia tutup sampai sini, dah tertutup aurat dia. Ada orang dia asingkan pula, dia kata, kita belajar tapak tangan. Ni kena tutup lah. Kena sembahyang kena tutup ni. Tapi waktu dia tak sembahyang dia tak tutup. Dia membezakan aurat sembahyang dengan tak sembahyang. Tak, aurat semua sama. Nabi tak cakap dalam konteks sembahyang, Nabi cakap pada Asma dalam konteks dia tidak menunaikan sembahyang. Orang perempuan bila dia akil balik, tak halal dia menunjukkan perhiasan dia melainkan wajah dia. Kaffai. Maksud kaf ni zahir wa batin, maksudnya zahir dan batin. Ni batin. Batin ni dalam lah tu. Zahir dan batin. Jadi orang perempuan kalau tak ada telekung ni labur kan. Dia pakai baju kurung macam ni, dia sembahyang dia tutup ni. Ada apa panggil hand tu? Cover tu kan. Sampai sini dia dah boleh sembahyang. Tak ada alasan dia tak sembahyang dia boleh sembahyang. Kena tutup aurat. Kalau perempuan, muka dan seluruh tubuhnya, melainkan muka dan kedua pergelangan tangan. Tapi kalau kita pergi dekat India, kita tengok orang perempuan dia tak pakai stokin sembahyang. Itu mazhab dia. Mazhab Hanafi, dia kata kaki perempuan ni tak aurat. Kita tanya dia kenapa tak aurat. Dia kata antara muka dengan kaki mana satu nak tengok. Dia guna hujah akal. Sebab mazhab Hanafi ni dia duduk dekat Iraq. Mazhab Ahlul Ra'yi yang menggunakan pandangan juga, pandangan akal. Dia kata dah tentu nak tengok muka. Kalau nak tengok muka pun tak aurat, apatah lagi kaki. Illa ma zahara minha, dia guna ibarat melainkan yang zahir. Susah nak tutup kaki. Kaki ni benda yang zahir. Tak tutup pun tak apa. Jangan kelak kita pergi satu hari ke India ni, kita kata haram kau. Kita tahu khilaf pandangan ulama bagi tahu sikit-sikit Kita kena tutup lah. Mazhab Syafi'i kena tutup semua. Mazhab Malik pun tutup semua. Melainkan yang pelik mazhab Hanafi. Ada kawan-kawan kita orang Turki, Pakistan, India, dia memang tak tutup kaki sembahyang. Tak payah pakai stokin pun tak apa. Kalau perempuan lah. Kemudian kalau lelaki, antara pusat dan lutut tu aurat. Tapi nampak kalau orang Melaka kata kurang ajar jangan sembahyang pakai seluar seteng kan, dia tutup terus antara pusat dengan lutut je. Pusat dengan lutut je, lepas tu sembahyang. Memanglah sah, tapi di sana ada adab-adab. Kalau kita nak mengadap, tak pasal nak adab raja lah, bukan menteri lah. Nak pergi kelas pun macam mana pergi kelas. Dan tentu kita pakai yang cantik-cantik, smart kan. Boleh ke kita pakai seluar seteng je, tak pakai baju lengki pergi kelas? Boleh. Malu je kan. Ini Allah Rabbul Jalil. Tu
Tuhan tu yang menciptakan pensyarah kita, menciptakan raja kita, menciptakan semua orang kesayangan kita ni, sudah pastilah kita lebih malu. Kalau dia tahu kepentingan menghadap Allah ni lebih daripada menghadap orang lain, pakai baju pagoda pun dia tak sanggup sebenarnya. Tahu lah. Kalau kita ni asal tutup aurat je, pagoda boyak ke apa, kan? Tak boleh. Boleh sah, tapi adab tak. Bila adab tak ada, kemanisan iman kita. Kemanisan iman kita. Kita nak sempurna kan, bukan kita nak sah ya. Kita nak sempurna. Nak sempurna ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, telah masuk waktu solat yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada ditulis kat sini. Kamu berapa tahun duduk hitam tak faham kan? Dekat sana ke sini. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ni ke atas orang-orang mukmin ni wajib pada waktu-waktu dia tertentu je. Kalau subuh, waktu subuh tu lain wajib. Kan? Wajib. Kalau dia buat subuh gajah, habis ya. Subuh gajah. Selalu dia buat subuh gajah. Pada waktu itu je wajib. Kalau dia buat awal waktu sangat, contohnya nak tidur malam, takut esok terlajak subuh, buat dulu subuh. Dia buat subuh dulu, tak boleh. Kan? Walaupun dia buat dulu, tak boleh. Tak sah solat ni. Setengah mazhab kata qada solat pun tak ada. Setengah mazhab. Dalam mazhab kita ni ada qada solat. Setengah mazhab ni kata qada solat tak ada. Sebab tu tak masuk dalam mazhab Hanafi dah. Dia kata kalau kita tertinggal solat, kita tak mampu untuk menggantikan. Walaupun 1000 tahun kita sembahyang. Satu waktu tu lah. Mana yang kena bertaubat dengan taubatan nasuh. Qada tu tidak dinilai. Sebab wajib hanya waktu tu je. Digunakan Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh solat ini hanya wajib bagi orang mukmin pada waktu itu je. Kalau dia tunaikan bukan pada waktu itu, tak sah. Setengah je lah. Tapi mazhab kita Syafi'i ni, kalau kita tak sengaja, kita tertidur, kita wajib qada. Kemudian rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat dalam mazhab kita ada berapa? 13. Kita belajar daripada sekolah rendah dulu kan. 13. Ada yang hafal, siap buat lagu dan macam-macam kan. Kita hafal lah sekarang. Tak tahu tak. Mana rukun, mana sunnah kita pun tak tahu kan. Kita refresh balik. Semua mazhab utama dalam fiqh Islam seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali bersepakat dalam 6 rukun saja. Dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun yang wajib. Salah satunya tinggal tidak sah solat. Tapi dalam 4 mazhab ni, mereka ni hanya bersepakat. Maknanya 4 ni bersepakat pada 6 rukun tadi. Pada 6 rukun je, 4 tu nampak setuju. Manakala yang lain mereka tak setuju. Ada kata rukun, ada bukan kata bukan, ada kata tidak. Macam-macam. 6 rukun tu apa dia? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu apa? Rukun qauli ke rukun fi'li? Fi'li, qauli. Kena sebut lah. Allahu Akbar kan? Ini tak angkat pun tak apa. Ada mazhab tak angkat. Tapi yang wajib sebut Allahu Akbar. Ada orang dia masuk sembahyang macam tu je, tak sebut Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Tak sah. Tak sah sembahyang. Qauli Allahu Akbar. Walaupun kita ni makmum, kena sebut. Sebut. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang berkemampuan. Berdiri. Ada setengah kata berdiri tegak. Sekarang berdiri lah. Kalau tegak sempurna. Kalau dia jadi bongkok nak tegak macam mana? Kita kipak lagi tegak. Boleh.
Dia jadi bungkuk kan. Yang penting berdiri. Okay. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kenapa dia kata baca Al-Quran? Kena ada baca Al-Quran dalam sembahyang. Kalau 3 mazhab kata Fatihah lah yang wajib ni. Tapi mazhab Hanafi kata tak wajib Fatihah. Yang paling mudah-mudah pun cukup. Inna ataina pun boleh. Itu mazhab Hanafi ya. Tapi yang penting kena baca Quran. Ini sepakat. Kena ada baca Quran. Yang keempat, rukuk. Rukuk wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk wajib. Yang kelima, bangkit daripada rukuk dan i'tidal. Bangun daripada rukuk dengan ucapan Sami'allahu liman hamidah. Berapa orang silap baca Sami'allahu liman hamidah? Dia baca Sami'allahu liman hamidah. Saya yakin ramai yang macam tu. Dia kata Sami'a, Sami'allah. Sedangkan Sami'a Ain, Sami'allah Ain. Sami'a maksudnya Allah mendengar. Kita sebut Sami'allah. Ada kata Sami'allah, ingat Allah. Memang ada lafaz Allah, tapi dia bersambung Sami'a. Sambung tu Sami'allah. Allahu Sami'un basir. Sami'un, Maha mendengar. Kita sebut Sami'allah. Sami'allah salah. Sami'allahu liman hamidah. Ain biar tekan sikit ain. Kalau jadi imam belakang Arab, marah dia tahu bahasa Arab. Kita ada Sami'allah. Apa Sami'allah? Sami'allah salah. Kalau silap boleh ubah makna Okey. Kemudian sujud 2 kali bagi setiap rakaat. Kena sujud 2 kali. Itu rukunnya disepakati 6 saja. Manakala bagi rukun-rukun yang lain ada terdapat perbezaan pandangan di kalangan mereka seperti yang disebutkan di bawah. Rukun-rukun yang terdapat perbezaan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Itu perbezaan. Ada kata wajib, ada kata tak. Rukun menurut jumhur ulama hanya wajib di sisi mazhab Hanafi. Rasanya pening kalau belajar khilaf. Kita kata mazhab Syafi'i lah, ada 13 rukun. Dia tengok buku surat 13. Yang tengok mazhab dia, kalau tengok mazhab yang senang, tengok mazhab Hanafi. Dia ada 6 dia. Lagi senang. Tak hafal Fatihah pun boleh. Tapi kebanyakan jumhur ulama, biasa kalau sebut jumhur ni, majoriti biasanya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad. Dia ada sebab lah kenapa Imam Abu Hanifah ni selalu pelik. Kalau kita belajar tinggi sikit, kita tahu Imam Abu Hanifah ni dia tidak menerima hadis melainkan hadis dia tidak menerima hadis ahad. Hadis ahad mana pula Ustaz? Kita tahu Sabtu kan ada Sabtu kan. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang dan 3 orang. Tak cukup bagi dia. So ada seorang perawi, 2 orang perawi tak cukup, 3 orang perawi. Dia kena lebih daripada 3. Barulah dia ambil mazhab Hanafi. Susah sikit. Walaupun sahih kita ambil. Jadi berapa banyak nas-nas yang perawi yang ada seorang, ada 2 orang, ada 3 orang, dia tinggalkan. Sebab itu mazhab Hanafi ni dia banyak pelik sikit. Mazhab Syafi'i, mazhab Malik dengan Ahmad ni banyak bersepakat. Kita tengok rukun pun tengok surat 12. Rukun mazhab Hanafi itu paling sikit sekali, 6 ni. Senang sembahyang. Tapi kita ni boleh nak ikut suka hati kita. Tak boleh. Tadi dah sebut masa mukadimah talfiq mazhab. Kita campur aduk mazhab kerana nak tatabbu' rufas, nak ringan-ringan. Tak boleh, haram. Tak boleh. Kalau mazhab Malik ada 14. Berat lagi. Mazhab Syafi'i ada 13 yang kita belajar kan. Antara niat takbiratul ihram, berdiri dalam solat fardu bagi yang berupaya.
Dalam solat fardu je wajib berdiri. Solat sunat tak wajib berdiri. Kalau malas bangun malam kan nak solat malam. Solat duduk tak apa, tak sakit tak apa. Mana pula ajaran Ustaz betul? Ni boleh. Solat sunat ni boleh sebenarnya duduk, tak sakit tak apa. Tapi pahala pun potong 50%. Dia hadis pun. Potong separuh lah. Kalau kita nak solat tidur boleh Ustaz? Baring? Boleh. 3 suku potong. Tapi dapat pahala. Di solat sunat boleh je, tapi solat wajib rukun dia berdiri, kena berdiri. Mula kena berdiri. Dia sebut sini berdiri dalam solat fardu bagi yang berupaya melakukannya, dan bagi orang yang tidak berpuasa disebabkan sakit dan sebagainya boleh melakukannya secara duduk, berbaring, terlentang ataupun dengan isyarat. Solat ni macam mana keadaan kita, asalkan kita sedar je wajib sembahyang. Tak boleh gerak, lumpuh, stroke, tapi sedar wajib sembahyang. Ini satu-satunya persyariatan dan fiqah ni yang asalkan kau sedar je wajib sembahyang. Tapi kalau puasa sakit boleh buka puasa, kan? Yang lain-lain ada rukhsah. Tapi kalau sembahyang ni asalkan sedar je wajib sembahyang. Kemudian bacaan Al-Fatihah wajiblah, bacaan Al-Fatihah. Sebab tu Fatihah tu kita kena betulkan bacaan itu paling penting sekali. Nabi kata la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada solat. Nabi kata tak ada solat, macam tak solat je bagi siapa yang tak baca Fatihatul kitab. Fatihah, baca Fatihah tu biar betul kita, makhraj kita betul, berlatih. Ada orang nak ambil sanad belajar Quran, ini orang belajar agama ni, dia ambil sanad Quran, nak belajar sanad Fatihah je, pergi dekat Syria. Sebab ulama Syria ni antara dapat sanad Quran yang paling tinggi sekali dalam dunia, sampai kepada Nabi. Dia kalau baca tu memang betul-betul tepat, bacaan itu paling tepat ikut cara Nabi. Kalau nak belajar pergi boleh. Tahap ustaz dia pun belajar 2 minggu nak betul bacaan. Kita tak ustaz macam mana tak. Tapi yang penting kita jangan buat kesalahan-kesalahan yang jeli, kesalahan-kesalahan yang jelas. Kesalahan-kesalahan jelas jangan sebutlah, jangan buat. Kesalahan-kesalahan yang tak jelas, contohnya kalau tak kalau tu tak apa lagi, dia terima. Allah Ta'ala tak hukum kita ni pelat. Kita ni boleh lagi, lidah kita ni boleh Arab lagi. Kalau orang India, di India tu sebab Allah halal, lagi takkan Allah nak hukum dia sembahyang tak sah, kan? Jadi Allah Ta'ala tak hukum. Yang penting kesalahan kita jangan terlalu nyata. Kemudian yang kelima, rukuk dengan tamak-ninah. Rukuk dengan tamak-ninah. Apa tamak-ninah? Apa? Rukuk dengan tamak-ninah. Berhentilah seketika, kan? Jangan macam spring. Kita rukuk dia macam spring, tak ada nampak berhenti pun. Rukuk tu tamak-ninah. Tamak-ninah ni banyak tempat lah. Pernah ada seorang sembahyang, dia datang kepada Nabi. Nabi kata, irji' fa innaka lam tusalli. Kau balik, kau ni tak pernah sembahyang. Lam tusalli, lam tu maksudnya tak pernah sembahyang. Dia pergi sembahyang balik, habis sembahyang bagi salam, datang kepada Nabi, irji' fa innaka lam tusalli. Dia kata, pergi balik, kau tak pernah sembahyang. Sampai 3 kali, kali keempat kita letih, ya Rasulullah, apa yang salah ni ya Rasulullah? Lalu Nabi ajar, ini disebut Nabi kata, kamu rukuk hatta tatma'inna raki'an. Kamu rukuk sampai tamak-ninah. Kamu rukuk jangan macam spring, macam burung belatuk, patuk, laju sangat, kan? Tamak-ninah. Yang tidak dengan tamak-ninah, sujud 2 kali dengan tamak-ninah. Ini tamak-ninah ni kita kena jagalah. Duduk antara, kalau zaman salafus soleh
Rukuk dia bukan main lama lagi. Rukuk lama, sujud lama. Dan satu riwayat kata Nabi SAW yang dia rukuk, kalau kita kira 20 kali tasbih. Cuba subhanallah, subhanallah, subhanallah 20 kali. Macam tu dah lama rukuk Nabi SAW. Kalau nak ikut betul-betul lah. Tapi kita lama mana? Lama sikit, sakit pinggang lah. Maksudnya Nabi ni badan dia tegak lah. Tak ada sakit-sakit. Kita ni semua sakit banyak kan. Orang muda pun dah sakit. Sujud 2 kali dengan tamakninah. Duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud ni tahiyat lah, dia sebut tahiyat akhir. Dengan tamakninah. Berhenti seketika tu tamakninah. Membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Membaca selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir. Membaca salam yang pertama tertib. Itu dah 13 dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali pun ada 14. Maksudnya mazhab Syafi'i ni tengah-tengah. Ramai nampaknya tak ada kitab ni. Kena beli kitab. Kena beli. Bukan kerana nak belajar sini pun tak apa. Nak belajar kat rumah pun tak apa. Belilah kitab ni. Sebab ini antara pesanan para Nabi yang paling utama sekali, solat. Semua Nabi akan sebut solat. Nabi Ibrahim masa dia tinggalkan anak dia Nabi Ismail dekat satu lembah yang gersam yang hari ini Masjidil Haram semua. Dia tinggalkan dalam keadaan tak ada makanan. Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim doa, aku telah menempatkan anakku tempat satu lembah yang tak ada air, kering gontang. Rabbana ya Allah ya Tuhan, liyuqimus salat, supaya dia mendirikan solat. Itu penting. Orang kata kalau tak ada makan ni, penting cari nasi lemak dulu kan, nasi goreng dulu kan, makan dulu lah. Tapi Nabi Ibrahim ni doa supaya anaknya jadi solat dulu, lebih lagi daripada cari makan. Nabi SAW nak meninggal pun dia kata solat wa ma malakat aymanukum. Punya pentingnya sebab para Nabi akan menyaksikan perkara yang pertama-tama akan ditanya. Bani Adam ni pada hari kiamat, solat dia. Tak selesai solat maka tak selesai dah semuanya. Kemudian muka surat 14 perihal solat mengikut pandangan 4 mazhab. Ini kita sekali pandang je lah. Dia ada jadual lepas tu, cantik dah penuh dia semua. Ini antara pandangan 4 mazhab perihal solat. Daripada dia ambil syarat sah lagi, syarat sah, rukun dalam sembahyang. Ada yang kata syarat wajib, ada yang kata syarat sah. Itu antaranya. Ada kata sunnah muakkadah, ada yang kata sunat je. Ambil sunat dengan sunnah muakkadah. Sunat ni sunat biasa ya. Sunat muakkadah ni sunat yang dituntut. Kalau mazhab Syafi'i, sunat muakkad ni kalau ditinggalkan jadi kena sujud sahwi. Itu sunat yang dituntut lah. Macam azan, salat tu sunat yang dituntut. Itu boleh tengoklah sendiri lah. Kita nak baca jadual tu pun dia bukan dalam bentuk. Kita dah baca tadi antara rukunnya 13, yang disepakati ada 6 saja. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita ikutlah 13 tu, 13 rukun tu. Kalau tak ada salah satu rukun tu, dianggap tidak sah salat dalam mazhab Syafi'i sebab rukun. Keterangan jadual. Perkara sunnah di sisi ulama Hanafi ialah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah secara berterusan tanpa meninggalkannya kecuali jika uzur. Sunnah di sisi mazhab Hanafi ni beza pula istilah mazhab-mazhab ni, pening juga. Sunnah di mazhab-mazhab ni pun dia beza takrifan. Kalau sunnah di sisi mazhab ulama Hanafi, maksudnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah secara berterusan tanpa meninggalkannya kecuali jika uzur. Nabi tak pernah tinggal tu. Contohnya macam kita kata bangun malam. Qiyamul lail ni kalau para Nabi ni dia macam wajib. Sahabat musafir pun boleh bangun malam.
Kita ni saat hadir ni tak musafir pun tak bangun malam. Musafir apa tak lagi. Sila-sila tak sembahyang. Walaiyazubillah kan. Jangan macam tu. Adab di sisi ulama Hanafi adalah sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sekali atau dua kali tetapi tidak secara berterusan. Dia ada istilah-istilahnya. Ya. Wajib di sisi ulama Hanafi adalah satu perkara yang tidak membatalkan solat. Jika tidak dilakukan dan jika ditinggalkan dengan terlupa, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Ini sebagai keterangan jadual lah. Boleh baca sendiri. Muka surat 19, perkara yang membatalkan solat. Ini secara ringkas kita nak tahu. Menurut mazhab Syafi'i dan lain-lain, perkara yang membatalkan solat adalah seperti berikut. Di antaranya ialah jika salah satu syarat rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja ditinggalkan. Rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja ditinggalkan, maka terbatallah solat dia. Ya. Yang kedua, berlaku hadas kecil dan hadas besar, terbatal juga solat. Ya. Sebab tu antara syarat sah solat. Ya. Yang ketiga, terkena najis secara langsung yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat solat. Najis secara langsung yang tidak dapat dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan. Ya. Najis dipanggil balwa. Najis yang kita tak susah nak ukur lah. Kalau setengah mazhab, setengah ulama kontemporari itu dia kata macam dia shilling. Kalau kecil benda tu atau tak apalah. Kalau besar itu tidak dapat dimaafkan. Contoh kalau kita berwuduk di dalam tandas, sebenarnya makruh berwuduk dalam tandas ni. Kalau boleh berwuduk di luar, dalam tandas ni berwuduk makruh. Sebab apa kadang-kadang kita berwuduk tu air pecikan tu ada campur dengan najis, kadang-kadang terkena kain kita kan. Walaupun macam tu, itu antara najis-najis yang dimaafkan. Tak dapat, susah nak elak. Seeloknya kita lari daripada khilaf para ulama, kita berwuduklah di tempat di luar tandas. Di luar tandas. Yang keempat, berkata-kata dengan percakapan luar solat dengan dua perkataan yang boleh dipahami. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Berkata-kata walaupun nampak macam berzikir, walaupun dengan sebut Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah tu tujuan dia sebut tu kerana dalam solat untuk baca Fatihah tak apa, memang wajib pun. Tapi kalau dia dengar kawan dia kata, "Mat, baca buku dah dapat." Dia pun dalam solat Alhamdulillah. Baguslah Alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah. Tapi niat dia untuk menjawab soalan kawannya di luar solat, maka batal sembahyang. Ya, batal sembahyang. Innama al-a'malu binniyat. Sebenarnya amalan tu bergantung dengan niat. Kalau niat dia untuk menjawab soalan kawannya tu, respon kawannya tu, maka batal. Tapi kalau dah habis belajar sikit, mat gaji dah masuk, Alhamdulillah. Tengok kan, dia pun tak sedar kawan dia tengah solat. Tadi aku tengok insiden inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tengah sembahyang. Walaupun itu ayat Quran, tapi tujuannya untuk menjawab, maka dianggap kata-kata dalam solat. Dia macam dalam mazhab Syafi'i, wanita yang haid, wanita yang wuzuk, dia tak boleh baca Quran kan? Tak boleh baca Quran. Tapi kalau dia baca tu untuk tujuan zikir, tak apa. Contohnya ataupun tujuan untuk doa, dia naik kenderaan dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tu ayat Quran. Tapi dia baca untuk doa naik kenderaan. Itu tidak mengapa, sebab niat dia untuk baca doa. Tapi kalau niat dia untuk baca Quran, haram.
Dia benda sama tapi niat yang bezakan haram atau tak haram. Macam tu agaknya dalam solat. Disebut dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Kalau tak faham nanti boleh tanya Kalau saya tak boleh jawab, saya simpan. Nanti minggu depan boleh jawab. Terbuka auratnya dengan sengaja sehingga kelihatan 1/4 daripada anggota wuduknya. Walau bagaimanapun sekiranya dengan pantas ia menutup kembali, maka tidak membatalkan solat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Buka angin pula kuat sangat. Habis terbuka habis semua. Kalau ditutup apa cepat-cepat tak batal. Tapi kalau dia tengah sembahyang betul-betul, angin pula kuat, tersingkap, bukan ada orang pun syok juga ni. Dia terbuka, tersingkap kain dia, tak ada orang. Terbuka aurat tu pun batal. Makan minum walaupun hanya sedikit kerana bertentangan dengan sifat solat. Lepas tu Nabi SAW ni antara dia sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Hadis hasan, taraf dia hasan, boleh amal. Kalaulah aku tak nak memberatkan umat aku ni, saya aku akan wajibkan mereka ni bersiwak setiap kali nak solat. Apa? Kita ni selalu semua makan, pagi makan, tengah hari makan, petang makan, keluar, kejap-kejap makan, mengunyah macam itu. Malam kejap lagi makan lagi. Nah, jadi selang-selang tu kita solat. Kadang-kadang ada benda-benda terselit kat gigi, terkeluar sikit kita telan sembahyang. Boleh batal sembahyang. Sebab tu Nabi suruh gosok gigi. Gosok gigi lah, tak semesti dengan kayu siwak tu. Dapat kayu siwak okey lah, tapi secara maqasid dia bersihkan gigi. Maksudnya Nabi ni dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Kita ni gosok gigi berapa kali saya? Tidak berdua kali kan, dia kali kan. Dia setiap kali nak sembahyang gosok gigi. Ada satu pernah persidangan pergigian sedunia tahun 70-an, tak ingat. Saya pernah terbaca lah. Dia kata antara tokoh yang paling kuat menjaga giginya adalah Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Paling kuat, paling menjaga. Sebab apa? Setiap kali nak sembahyang gosok gigi. Nak tidur pun sunnah gosok gigi. Nak tidur, Aisyah dia akan bagi siwak Rasulullah. Nabi ketika nak meninggal, cuba baca kisah Nabi nak meninggal, dia minta siwak untuk gosok gigi. Tengok, ini antara sunnah Nabi SAW yang mahjur, sunnah mahjurah, sunnah yang kian dilupakan oleh umat sekarang. Ya, itu yang gigi kita bekalan. Semayang pun tak khusyuk kan. Mana dia? Makan minum ya. Ini makan minum aja tak boleh lah. Kemudian mengubah niat ketika sedang solat, misalnya berniat memutuskan solat. Ini innamal a'malu binniyat lah. Sungguh amalan itu bergantung pada niat. Kalau niat dia di luar solat, maka di luar solat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Niat tu kalau kita, aku nak luar solat, dia niat apa pun, maka terbatal solat itu. Posisi mazhab Syafi'i. Kemudian bergerak besar berturut-turut sebanyak 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Demikian menurut mazhab Syafi'i. Maksud berturut-turut ialah apabila dikira setiap satu pergerakan terpisah dengan yang lain. Bagaimanapun pergerakan sedikit tidak membatalkan salat, berdalilkan kepada tindakan Nabi SAW yang pernah membuka pintu untuk Aisyah semasa baginda sedang solat. Kita kalau boleh khusyuk tubuh badan, jangan bergerak lebih daripada 3 kali. Selesaikan semua benda tu. Kalau kita ni lapar sangat, kita makan dulu. Kalau makanan terhidang, Nabi kata kena makan.
Kalau kita ni ada sakit perut, selesaikan masalah perut, baru sembahyang dalam keadaan khusyuk. Kalau kalau gatal itu gaul dulu. Tapi kalau dalam sembahyang bukan tak boleh gaul, boleh. Tapi cara kita gaul macam mana? Kita gaul jadi macam tu, bolehlah. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali batal. Tapi kalau kita letak sini, gaul bagi jari je, gaul lah banyak mana pun. Pergerakan kecil tidak membatalkan sembahyang. Okey? Itu antaranya kesalahan kita ni bila nak sujud. Contohnya kita ada badan besar sikit kan, dia nak sujud dia betulkan kepelikan, dah kelangkau betulkan kepelikan. Jadi kalau kena hati-hati, kalau pergerakan besar lebih 3 kali boleh membatalkan mengikut mazhab Syafi'i, ya. Baginda pernah juga mendukung cucunya bersama Umamah yang mana semasa solat. Nabi SAW meletakkan di tepi ketika sujud, dan apabila ingin bangkit berdiri, Nabi SAW kembali mendukungnya. Hadis sahih. Ini tak apalah. Tak apa. Kalau pergerakan yang macam tu. Sebab cucu Nabi pernah duduk di atas tengkuk Nabi kan. Dan ada pula solat yang sahih mendukung kanak-kanak ada. Boleh. Maknanya tak adalah maksud tak boleh gerak langsung, boleh. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita kena tengok keutamaan. Kalau kita sembahyang berjemaah, tiba-tiba kita punya handphone berbunyi. Handphone bunyi kalau biasa lah apa, ini bunyi lagu Hindustan. Kuat belakang, duduk belakang imam. Imam pun boleh tersasar, siap-siap boleh nyanyi. Jadi tak usahlah kita ragu-ragu, dia pun terus tutup, ya. Jangan biar dia macam tu, Ini tidak dianggap sebagai pergerakan yang besar, sebab kita tengok ada hadis Nabi tadi, membelakangi kiblat, menukar arah dada dari kiblat tanpa uzur yang kuat menurut Hanafi dan Syafi'i. Maliki mempunyai pandangan lain. Kalau membelakangi kiblat pun boleh membatalkan sembahyang. Kemudian menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Tambah rukun dengan sengaja lah. Ketawa terbahak-bahak, tawa pula dalam sembahyang. Ini antaranya boleh membatalkan sembahyang. Tapi kalau senyum tak batal. Ada orang dia senyum. Pernah tengok sembahyang senyum? Di sembahyang senyum, saya pernah tengok. Ustaz saya pernah. Dia kata, Ustaz yang sembahyang masih senyum. Saya baca Al-Quran tentang nikmat syurga. Tak apalah senyum kan. Jangan dia ketawa sudah. Senyum tak membatalkan sembahyang, ya. Kalau menangis keterlaluan pun boleh membatalkan sembahyang. Mazhab Syafi'i, menangis keterlaluan kan. Sampai mergaul-gaul boleh. Tapi kalau menangis, kadang-kadang kita baca Quran tu ayat-ayat dia yang tentang azab, seperti menangis, kalau sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau mergaul, mergatap, boleh membatalkan solat. Mendahului imam, ini pun satu boleh batal sembahyang. Imam belum lagi sebut Allahu Akbar, angkat kepala daripada sujud, dia dah angkat dulu. Ataupun imam belum sujud lagi, dia dah tak sujud. Dalam hadis sebut nanti hari kiamat kepala dia akan berubah dengan kepala keldai. Yang mana? Yang dia boleh angkat kepala dia mendahului imam, dia turunkan kepala dia mendahului imam ni, boleh membatalkan sembahyang. Selagi mana imam tu betul, tak ada tanda-tanda kita boleh mufarakah dia, kita kena ikut. Kena ikut, ya. Kemudian murtad, keluar dari Islam, boleh membatalkan sembahyang. Bila murtad ni keluar dari Islam lah. Syarat solat ni tadi sebut agama Islam. Kalau dia kata malas sembahyang, tak murtad lagi. Tapi kata sembahyang ni tak wajib, tidak, sebenarnya tak wajib ni sebenarnya, boleh keluar dari Islam. Tu beza dia, kan? Jadi kita cukup setakat tu saja, ya. Kalau ada siapa nak tanya, boleh kita kongsikan.
Bersin. Bersin yang Nabi kata tu kena sebut alhamdulillah. Kemudian yang mendengar sebut yarhamkallah. Itu di luar solat. Itu di luar solat. Apa di dalam solat ni dia ada hukum hakam ni. Hukum hakam dia yang dia berlainan dengan luar solat. Contohnya baca isti'azah, tak boleh baca kuat. Walaupun dalam Quran kata fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, kamu kena isti'azah. Tapi dalam sembahyang ada imam baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak boleh. Baca perlahan boleh tapi tak boleh baca kuat. Kan? Dalam sembahyang ni dia ada hukum makam ni. Kita bersin-bersin. Jangan kita sebut alhamdulillah lepas tak ada orang sebut yarhamkallah. Ini yang Muawiyah ditegur oleh Nabi SAW. Dia pula cakap yarhamkallah. Dan Nabi lepas sembahyang, Nabi kata, ya Muawiyah, sesungguhnya solat ini Nabi kata solat ni tak perlu untuk kata-kata perkara yang luar sembahyang. Yarhamkallah pun tak perlu ya. Setengah daripada mazhab Syafi'i berpandangan golongan wanita yang dalam keadaan yang haid, tapi dia ni sebagai contohnya guru Quran ataupun dia sedang belajar Quran, maka tidak mengapa. Kalau dia ni contohnya pelajar Quran, penghafal Quran, boleh tinggal macam tu je, tak boleh. Dia kena tasmi' apa semua kan, maka ni dilonggarkan. Sebagian mazhab Syafi'i melonggarkan. Melonggarkan itu tujuan belajar dan mengajar, maka dibolehkan. Tapi kalau tujuan saja-saja nak baca, maka tidak dibolehkan. Mazhab lain boleh. Mazhab lain boleh. Sebab dia kata yang suci itu la yamusuhu illa al-mutahharun, maksud dalam surah Waqiah tidak boleh menyentuh Quran ni, baca Quran ni melainkan orang-orang yang suci. Maksudnya kat situ bukan yang suci daripada ada besar atau kecil. Maksudnya kat situ adalah malaikat. Malaikat ni sebelum sampai Quran ni pada Nabi Muhammad SAW, dia tak bagi kat mana-mana dulu, dia terus pada malaikat, terus pada Nabi Muhammad SAW. Dia tak ada bagi ada transit tempat lain tadi. Jadi kerana pentafsiran yang berlainan, hukum hakam pun berlainan. Dalam masalah itu ada kelonggaran dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Solat sunat fajar ini ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengganti, mengqadha. Solat sunat fajar ni fadilatnya cukup besar. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya dalam hadis Nabi yang sahih. Antara solat sunat yang besar, lebih besar daripada solat-solat qabliyah yang lain. Solat sunat fajar. Jangan tinggalkan. Nabi ada kali dia tinggal, dia sanggup qadha. Qadha. Jadi kalau tujuan untuk qadha dibolehkan, tapi dinasihatkan supaya qadha ni pada waktu-waktu yang tidak diharamkan, yang waktu yang diharamkan solat sunat. Contohnya kalau dah masuk waktu syuruk duha tu nak qada boleh lah. Jangan lepas subuh apa subuh dalam waktu yang diharamkan sembahyang sunat kita sembahyang. Tu tak boleh lah. Ataupun kalau boleh kita gantikan pada waktu-waktu kerana dia sunat. Kalau qada tu solat wajib tak apa. Kerana dia sunat. Sunat dia hukum sunat je sampai bila-bila. Solat sunat pun tak boleh waktu yang diharamkan. Contohnya selepas asar. Selepas asar tak boleh sembahyang sunat. Dia pula dia tunjuk alim pula sembahyang sunat. Lepas asar depan mentua, belakang mentua. Wah, rajin kau sembahyang sunat lepas asar. Biasa buat. Jangan melainkan solat itu kalau tahiyatul masjid tak. Sebab dia solat sunat ada sebab. Ada sebab ni. Contohnya bila kita sembahyang, kita masuk masjid, kita disunatkan sembahyang 2 rakaat, tak apa. Waktu yang diharamkan tak apa. Sebab apa? Dia terikat dengan tempat dan waktu. Solat jenazah sama juga. Jadi
boleh qada, tapi janganlah qada pada waktu yang diharamkan sunat-sunat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita akan tangguhkan kuliah kita pada minggu depan. Yang baik datang dari Allah dan segala kelemahan tu saya mohon maaf. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-As.